Jadi kalau dalam Quran digunakan terma dan istilah ahlal kitab, tu merujuk kepada golongan mana? Contoh mari ayat Quran, qul ya ahlal kitab, katakanlah wahai ahli kitab. Merujuk kepada netizen awam biasa ke hak robai depa? Hak mana? Hak robai depa. Sebab apa? Ni kali ke-10 saya tanya, itulah jawapan dia. Mungkin sebab sinonim kalimah ahli tu. Bila ahli cekap, bila ahli mahir, bila ahli hebat. Sebab ahli di depan. Ahli tu ahli ni kan. Baik, ahli kitab ni dia masuk dua-dua. Yang jahil, yang alim. Yang awam, yang netizen, yang pedri dan robai mereka termasuk dua-dua. Maksud ahli kitab di sini terkait dengan 3 benda. Cuma nak bahasnya, yang diseru dalam ayat ni ialah Yahudi-Yahudi yang berada di kota Madinah hak hidup sekali dengan Nabi Muhammad. Tapi diseru dengan kalimah Ya Bani Israel. Wahai anak-anak Bani Israel. Kenapa saya sebut demikian? Sebab di dalam history ataupun sejarah, kepenggunaan ni dah tak berlaku. Sebab dalam kitab-kitab sejarah, bila Nabi berhijrah, selalu disebut dengan terma apa? Yahudi Bani Quraizah, Yahudi Bani Nadir, Yahudi Bani Qainuqa. Dah ada kepenggunaan kalimah Yahudi di depan. Dia tak sebut Bani Israel Quraizah, Bani Israel Qainuqa, Bani Israel Nadir. Disebut dengan kalimah Yahudi. Tetapi bila nak seru dalam ayat ni, Ya Bani Israel, ada pemaknaan dia. Sebab ini adalah seruan terakhir kepada mereka untuk kembali bertaubat kepada Allah dan mengubah prinsip kehidupan mereka. Selepas ni, kalau mereka tak mau berubah juga, tak mau bertaubat juga, maka berlakulah kutukan dan laknat Allah atas mereka. Ini peluang terakhir. Sebab apa? Sekarang kamu tengah hidup pada Nabi dan Rasul terakhir. Muhammad duk ajak kamu, Muhammad duk seru kamu. Supaya kamu mengingati kembali sejarah nenek moyang kamu. Kalau tak mau dengar juga, habislah peluang lepas pada ni. Begitu juga dalam konteks-konteks yang lain. Kita perlu tengok timeline tu. Kadang-kadang kita baca, bunyi Bani Israel sezaman. Bunyi Bani Israel sezaman. Ada yang ketika Allah mengungkapkan kalimah Bani Israel ni, ialah yang berlaku ketika yang hidup zaman Nabi Musa dan Nabi Harun. Zaman Nabi Musa dan Nabi Harun. Ada ketikanya bukan zaman Nabi Musa dan Nabi Harun. Contoh dalam Al-Baqarah juga. Wa iz qulna dkhulu hadhil qaryah faqulu minha haitsu syi'tum wadkhulul baba sujada. Dan ingatlah ketika kami memfirmankan kepada mereka supaya memasuki kota ini, memasuki bandar ni. Ni Bani Israel zaman siapa ni? Fakulu minha haitsu syi'tum, makanlah apa saja di tempat mana pun yang kamu sukai dengan seenak-enaknya. Wadkhulul baba sujada, dan masuklah kamu melalui pintu gerbangnya. Ni Bani Israel pada masa ni, ayat ni tuju pada bawah pemerintahan, bawah naungan siapa ni? Bukan Nabi Musa dah. Bukan Nabi Harun dah. Tapi bawah Nabi Yusha bin Nun. Ni hak selepas mereka menang perang dah ni. Jadi Allah memerintahkan mereka masuk dalam kota tersebut. Nabi Musa duduk mana? Wafat dah. Nabi Musa duduk mana? Nabi Harun duduk mana? Wafat dah. Sebab kebanyakan daripada mereka yang hidup zaman Nabi Musa dan Nabi Harun telah diwafatkan, dimatikan oleh Allah. Sebab sesat padang teh berapa puluh tahun? 40 tahun dah. Jadi hak kebanyakan yang tua-tua, yang ingkar-ingkar tu habis mati dah dalam tempoh tersebut. Jadi dah lahir generasi baru yang jadi pengikut kepada pemimpin mereka, iaitu Yusha bin Nun. Zaman Nabi Yusha itulah mereka sanggup untuk berperang. Kalau tak sanggup lagi, agak-agak berapa lama lagi nak disesatkan oleh Allah di padang teh yang sama. 40 tahun ni cukup dah memberi pengajaran. Tapi duk lagu tu pun Allah bagi macam-macam lagi kan. Naungan awan, manna wassalwa. Nabi Musa ketuk famfajarat min husnata asyrata aina qad alima kullu unasim masyrabahu. Ketuk tongkat dia terpancar 12 mata air. Nikmat duk bagi walaupun duk sesat. Tapi perangai.
Ni bawah zaman Nabi Yusha. Tu pun buat perangai lagi. Cuba tuan-tuan baca. Wadkhulul baba sujada. Kamu dah menang. Jadi masuk dah melalui pintu gerbang dia dalam keadaan sujud. Allah suruh masuk dalam keadaan sujud. Tapi dia masuk lagu mana? Dia masuk, dia duduk, dia letak punggung, dia masuk punggung dulu, mengesok. Tuan-tuan boleh brain tak? Perangai. Bila berperang, Allah bagi jaminan menang. Allah bagi menang. Allah bagi menang dah. Inilah berlaku peristiwa apa? Yang terkenal dalam sejarah, tertahannya matahari di tangan Nabi Yusha. Buka kitab hadis. Mereka berperang tu. Tapi ditahankan matahari. Matahari berhenti bergerak. Jadi time freeze pada masa tu. Nak bagi menang. Menang dah. Bila menang, bergembiralah. Masuk dalam kota dalam keadaan sujud. Tapi dia pergi duduk, dia mengesok masuk punggung dulu. Waqulu hittatun. Kamu sebut istilah hittah, naghfir lakum. Ampun dosa. Tapi dia pergi sebut hintah. Dia pergi sebut kalimah lain. Padahal itu kalimah bentuk istighfar. Supaya Allah mengampunkan kamu. Tak, dari sudut ilmu psikologi, tuan-tuan boleh fikir dan brain tak? Kamu baru lepas daripada hukuman. Dah Allah bagi macam-macam, bila Allah suruh masuk dalam keadaan sujud, tak payah pun. Sambil berjalan, dalam sujud tu bukan sujud macam semayang sebenarnya. Sujud dalam bentuk tunduk, macam rukuk tu. Siapa yang berkenderaan duduk atas kuda, tundukkan kepala sehingga janggut dia mencecah leher kuda. Sama macam Rasulullah masuk ketika pembukaan kota Mekah. Tapi nak buat juga hak Allah marah, hak Allah murka. Macam saja-saja nak buat benda tu nak. Nak kata apa? Hak sebelum ni perangai macam-macam dah. Kalau tengok hak zaman Nabi Musa, tuan-tuan boleh brain tak? Baru tinggal naik Bukit Tursina, dia pergi sembah patung, patung anak lembu. Hak Samiri buat tu, syirik dah. Lepas tu hak peristiwa lain, mereka nak tengok. Hak 70 orang nakik tu, hak Nabi Musa bawa naik bukit, turun nak tengok bagaimana wahyu difirmankan kepada Nabi Musa. Bentuk wahyu diturunkan. Boleh tengok dah bagaimana bentuk wahyu diturunkan. Tak puas hati sebab tak dengar suara. Boleh tengok keadaan wahyu turunkan. Tak puas hati, kami nak dengar juga suara. Allah bagi dengar suara. Bila bagi dengar suara, tengok dia minta apa? Narallah jahratan. Kami nak tengok wajah Allah, muka Allah jelas-jelas depan mata kami. Baru dengar suara nak tengok muka. Last sekali, fa akhazatkumus sa'iqah, mari kilat peti sabun menyambung, KO habis. Hak Nabi Musa nak minta tengok tu apa jadi kat Nabi Musa? Pengsan. Tapi nikmat Allah bagi, hak mana lingkup semua 70 orang tu, dihidupkan kembali. Bagi hidup. Bagi hidup balik. Nikmat dah. Nikmat. Baca sejarah, baca tafsir. Itu secara sepintas lalu. Sebab kita kena faham, Bani Israel ni, walaupun sebut Bani Israel, Bani Israel ni mesti ada orang awam dia, netizen. Mesti ada kependitaan dia, rohib dia, robai dia. Jadi kalau dalam Quran digunakan terma dan istilah ahlal kitab, tu merujuk kepada golongan mana? Contoh mari ayat Quran, Qul ya ahlal kitab, katakanlah wahai ahli kitab. Merujuk kepada netizen awam biasa ke hak robai depa? Hak mana? Hak robai depa. Sebab apa? Ni kali ke-10 saya tanya, itulah jawapan dia. Mungkin sebab sinonim kalimah ahli tu. Bila ahli cekap, bila ahli mahir, bila ahli hebat. Sebab ahli di depan. Ahli tu, ahli ni kan. Baik, ahli kitab ni dia masuk dua-dua. Yang jahil, yang alim. Yang awam, yang netizen, yang pedri dan robai mereka termasuk dua-dua. Maksud ahli kitab di sini terkait dengan 3 benda. Percaya kepada Tuhan. Yang kedua, percaya kepada Nabi Musa sebagai Nabi dan Rasul. Ketiga, percaya kepada kitab Taurat. Masuk ahli kitab tu. Jadi hak alim pun pegang 3 ni. Bukan hak ta'alim. Hak robai, rahib mereka pun ahli kitab. Jadi kalau terma yang spesifik, yang khusus untuk alim saja, pendeta saja, tang mana? Bila tuan-tuan baca Quran bertemu dengan terma dan lafaz ni. Allazina atainahumul kitab. Iaitu orang-orang ataupun golongan yang diberikan kitab. Ataupun dia datang ada kalimah wa. Wallazina atainahumul kitab. Ataupun dia datang dengan kalimah fa.
Fallazina atainahumul kitab. Contoh. Allazina atainahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Iaitu mereka yang diberikan kitab, mereka lebih mengetahui tentang ciri-ciri sifat-sifat Nabi Muhammad lebih daripada mereka kenal anak-anak mereka sendiri. Kenapa ni khusus kepada robai mereka, bukan orang awam mereka? Sebab sifat kitab Taurat dia tak sama macam Quran. Tuan-tuan, Quran yang kita pegang pada hari ini, sejahil-jahil manusia yang beragama Islam boleh memiliki, boleh pegang, boleh belik, boleh baca Quran. Dia Islam, tapi dia katakan yang paling jahil pun tak ada siapa boleh halang dia, orang Islam lain, daripada orang ni nak memiliki Al-Quran. Aku nak beli Quran, tak ada siapa boleh halang. Aku nak memiliki Quran, tak ada siapa boleh halang. Aku nak buka, nak belik Quran, tak ada siapa boleh halang. Cuma yang jahil tu sifat dia. Begitu juga yang paling alim boleh. Maksudnya tak ada siapa pun dikecualikan. Semua boleh buka, semua boleh belik, semua boleh baca, semua boleh kaji, semua boleh rujuk, semua boleh analisis. Jadi Islam berbeza. Bila keterbukaan berlaku, sekiranya kita buat silap, orang lain boleh tolong tegur. Contoh saya baca, surah mungkin betul, saya sebut nombor ayat tu salah. 43. Oh, minta maaf Ustaz, bukan 43, ayat 34. Maksudnya siapa-siapa boleh tegur, terbuka. Tapi sifat kitab Taurat, satu lagi sebab dia zaman yang dulu, zaman yang kuno, dia tak ada kilang cetak macam boleh banyak-banyak macam hari ni. Maksudnya dia kena tulis tangan. Jadi Taurat ni lebih spesifik berada di tangan siapa? Di tangan para robai sahaja. Para ulama-ulama mereka. Sebab tu orang awam dan netizen mereka senang dimanipulasi. Bila mereka menukar antara sifat robai-robai mereka kan, yang halal, dia pergi buat haram, yang ni tanda rasa berhenti ke apa ni? Takut dia punya sound tu, berhentilah Ustaz. Okey.